Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ramai yang bertanya tentang titah yang telah dikeluarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis berhubung dengan solat Jumaat pada hari ini, iaitu pada 13 hari bulan Mac 2020, diganti dengan solat zuhur di rumah masing-masing. Maka ramai yang bertanya tentang keputusan yang telah kita ambil. Seperti mana yang kita tahu bahawasanya perkembangan wabak ataupun coronavirus ini telah begitu serius sehingga diisytiharkan oleh WHO ia menjadi wabak menular seluruh dunia. Untuk itu maka langkah-langkah telah diambil. Secara takdir Allah, kita berlaku kejadian di mana perhimpunan jamaah tabligh yang berlaku baru-baru ini di Seri Petaling yang membabitkan 16,000 orang peserta, di mana 14,500 daripada tanah air, dan mereka telah berada di mana-mana, dan di Perlis juga lebih 100 lebih anggota mereka. Oleh kerana perhimpunan itu membabitkan individu yang terbabit dengan kes COVID-19 ini, pihak kementerian telah mengarahkan mereka supaya untuk melakukan pemeriksaan kesihatan. Duka citanya mungkin soal masa dan soal apa kita tak pasti, tapi hanya sejumlah kecil sangat di kalangan mereka yang mengambil tindakan itu. Hal ini menimbulkan kegusaran apabila peningkatan wabak itu semakin tinggi di negara kita. Saya telah dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis pada malam tadi untuk menyemak kembali tentang keadaan ini. Setelah saya menghadap dan berbincang, dan kemudian itu yang berbahagia Datuk Nur Hisham selaku Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia telah menghubungi saya dan memberitahu tentang keadaan yang serius ini. Ini memandangkan kerana mereka yang terbabit itu tidak mengambil langkah-langkah seperti yang dinasihatkan oleh pihak kementerian. Walaupun pada asalnya kita hanya berfikir untuk mengarahkan mereka yang hadir ke ataupun terbabit atau mempunyai kontak dengan orang yang terbabit supaya tidak menghadiri Jumaat. Tapi ternyata hal itu tidak mudah kerana arahan Kementerian Kesihatan sendiri pun kebanyakan mereka tidak melakukannya. Maka dengan itu wabak telah beredar dengan begitu fantas. Pihak kementerian telah meminta supaya Perlis melihat satu langkah yang lebih proaktif dalam hal ini. Saya mengambil langkah dengan berbincang dengan ahli-ahli fatwa. Oleh kerana ahli-ahli fatwa Perlis ini berada seluruh negara, maka saya telah memasukkan Datuk Nur Hisham pada pukul 12 malam ke dalam grup WhatsApp Jawatan Kuasa Fatwa supaya ahli-ahli fatwa dapat bertanya kepada beliau. Setelah mereka semua bertanya dan berbincang, dan kebanyakan ahli fatwa telah menyatakan bersetuju untuk solat Jumaat itu diganti dengan zuhur, di mana memandangkan keadaan yang tidak terkawal ini. Kerana langkah-langkah yang mungkin kita cadangkan supaya bersihkan diri untuk pergi pemeriksaan dulu, kelihatannya tidak dilakukan, dan ini akan boleh membawa wabak kepada pihak yang lain pula. Maka kita mengambil di atas apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Taala tidak menjadikan dalam agama ini satu kesukaran pada kita. Dan Nabi SAW perintahkan tentang masalah ta'un. Idza sami'tum bit ta'un bil ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dalam hadis Bukhari, apabila kamu dengar ta'un berlaku satu tempat, kamu jangan memasukinya. Jika berlaku pada satu tempat, kamu berada di situ, kamu jangan keluar daripadanya. Seperti mana hadis yang kita tahu. Maksudnya, orang yang terbabit tidak boleh keluar daripada tempat yang ataupun pergi bergaul dengan orang kawasan yang tak terbabit. Ini asalnya. Dalam hadis yang lain Nabi kata, la turidul mumrida
alal musih, unta yang sakit jangan dibawa, yang bawa penyakit jangan dibawa kepada yang sihat. Maka kita patutnya itu langkahnya, tetapi ternyata masyarakat kita bukan masyarakat yang patuh. Maka sudah ada beberapa laporan di negeri Perlis ini yang balik daripada Perhimpunan Tabligh berkenaan sedang menghadiri jamaah di masjid sejak beberapa hari yang lalu. Merata dah masjid mereka pergi. Walaupun dinasihatkan supaya pergi dan mereka mungkin ada alasan-alasan tersendiri, tapi mereka tidak pergi. Apatah lagi kalau solat Jumaat ini dilaksanakan. Dan agama di atas kaedah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan, kerosakan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Yang menolak kerosakan itu diutamakan daripada menarik kemaslahatan ataupun membuat kemaslahatan. Jadi kemaslahatan ialah solat Jumaat. Tapi kemafsadatan ialah penyakit yang bukan saja boleh batuk, bersin, demam, tapi penyakit yang boleh membawa kepada maut. Dan agama menyatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kamu jangan bunuh diri kamu, Allah sayang pada kamu. Amr bin As menggunakan ayat ini untuk dia bertayamum walaupun sahabat lain berwuduk di atas alasan kerana kesejukan yang begitu tinggi yang mungkin menyebabkan dia jatuh sakit, dan Nabi mengakuinya. Dan kita tahu bahawasanya keadaan kita ini bukan sekadar jatuh sakit, risikonya sangat tinggi. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Mengambil kira semua persoalan-persoalan ini dan banyak lagi dalil-dalil agama yang lain, dan mengambil kira peranan ulil amri, iaitu memastikan kemaslahatan rakyat. Di atas itu maka raja pemerintah telah menilai pandangan-pandangan ini dan bersetuju dengan nasihat jawatan kuasa fatwa, yang mana jawatan kuasa fatwa itu berpandukan kepada nasihat dan pandangan yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita merumuskan seperti mana negara Singapura dan beberapa negara lain, di Perlis solat Jumaat pada hari ini diminta rakyat menunaikan solat zuhur di tempat masing-masing. Jadi tidak ada solat Jumaat pada hari ini. Kalau mereka yang datang ke masjid, mereka hanya semayang solat zuhur, tetapi tidak perlu dengan jumlah yang besar untuk datang masjid. Ini adalah keputusan uli amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan pemerintah di kalangan kamu. Kerana pemerintah membuat keputusan ini setelah mengambil kira bukan saja soal badan agama, tapi terlebih dahulu mengambil kira soal pandangan pakar, iaitu Kementerian Kesihatan. Mudah-mudahan Allah melindungi negara kita ini dan melindungi masyarakat dunia keseluruhannya supaya mereka selamat daripada ujian yang besar, iaitu wabak penyakit ini. Marilah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dipelihara negeri kita, dipelihara negara kita, dipelihara masyarakat keseluruhannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.